data yang kita setkan masa questionnaire ataupun kita ada hard copy, kita transfer balik data tu. Baik. Saya persilakan tuan-tuan dan puan-puan untuk pertamanya, bila anda buka je Jamovi ni, okay, saya refresh balik lah. Saya refresh balik. Dan kalau perlu login, anda login. Anda perlu login, anda login lah. Okay, dia akan keluar macam ni lah, ABC, betul? Okay, saya akan tulis 1, saya akan tulis 2. 2. So, dekat Jamovi ni, tak silap saya, anda tak boleh nak copy paste lah. Anda kena type lah senang cerita. Okay, 3, lepas tu 4. Okay, 4, 5. Kalau anda malas, anda boleh gunakan Excel. Anda boleh gunakan Excel lah. Okay, contoh saya buka Excel, saya tulis 1, 2, saya akan serit sampai dapat 20. Okay, saya copy. Ni ID saya lah. Ni cara bila kita buat kerja dengan komputer ni, biar komputer banyak kerja berbanding dengan kita. Okay, dah sedar ya? 1 sampai 20. Okay, kalau anda tak boleh nak copy paste, masih lagi terkial-kial copy paste, tulis je lah satu-satu. 1, 2, 3 sampai 20. Tak ada masalah, saya tunggu ya. Okay, selesai. Kemudian pergi kepada kolom B. Okay, kolom B ni, tuan-tuan dan puan-puan, okay, tengok kat sini, yang ini A kan? Yang ini B. Dekat B ni kita akan masukkan umur. Sebagai contoh lah, kita akan masukkan umur. Untuk umur ni, anda cubalah seperti saya punya data ni. Saya main buat-buat je lah. Contoh, data saya adalah seperti berikut supaya kita semua sama. Seragam. 34, 35, 36. 31, 40, 31, 32, 30. 30, 29, 28, 27, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 30, 3. Okay, dah. Okay, cuba try buat. Okay, pelan-pelan lah. Kejap lagi saya cakap lah. Awak tulis Yang C ni pula saya tulis je 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2. Okey, 1, 1, 2, 2, 2, 1. Contoh lah. Okey. So, mari kita try tengok. Selepas tuan-tuan siap, maka tuan-tuan boleh klik kolom yang berkenaan dan ada gambar arrow. Nampak tak? Anda boleh tekan arrow ke bawah ataupun anda boleh double klik lah. Maka dia akan bagi menu. Ni apa nama? Menu. Menu ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh tekan dekat atas ni data variable ni, nama dia. Okey, saya akan tulis dekat sini adalah ID. Selesai. Saya akan tulis selesai. Kemudian jenis dia adalah nominal. Saya pun akan pergi kepada ID lah. ID. Macam ni lah. ID ni maknanya dia memang ID. Kemudian saya tekan butang enter. Ataupun saya tekan butang arrow ke atas. Selesai. Itu adalah ID. Boleh? Okey, kita try yang B pula. B ni tadi, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana? Yang ini, measurement ID ni, tuan-tuan dan puan ambil ID lah. Ataupun you nak ambil ordinal pun boleh juga. Tak ada masalah pun. Lepas dah siap tu, you boleh tekan butang ke atas ni. Okay? Ataupun sebenarnya tuan-tuan dan puan boleh klik lagi sekali yang B ni pula. Sebenarnya tuan-tuan dan puan boleh klik yang ni. Ke kiri ataupun ke kanan. Ini akan mengubahkan menu dia. Macam ni ID kan. Anda pergi ke kanan, dia pergi kepada variable yang kedua pula. Okay, yang ini saya namakan ni sebagai AGE lah. Ataupun apa? Age. Yang age ni, saya tak nak dia nominal lah ya. Saya akan tukar dia kepada bentuk continuous. Continuous. So, bila saya tukar kepada continuous, maka saya boleh pergi pula dekat satu lagi, variable C. Variable C ni pula, saya akan tulis sebagai gender. Gender ni adalah jantina lah. Dan dia adalah nominal. Betul? Dan secara automatik, dia dah tulis itu 1 dengan 2. Betul tak? So, sekarang ni tuan-tuan dan puan bagilah definasinya. Maknanya, saya tulis 1 ni, saya tekan butang MALE. So, komputer akan tahu 1 adalah male. Kemudian saya klik pula dekat nombor 2, saya tulis female. So, sekarang ni saya ada male dan saya ada female sebagai data nominal. Maka selesailah. Nanti kita akan praktis yang kejap lagi untuk statistical analysis biasa dan kita akan buat analisis lain. Dah siap? Tekan buat button ke arah. Yes, tuan. Yes. Okey, age ni saya ambil continuous, tuan. Continuous. Saya ambil continuous sahaja. Kemudian selesai. Itu je. Macam mana? Data type integer. Tak ada masalah. Integer bermaksud nombor bulan.
Yang C saya tukar dia menjadi nama gender. Kemudian gender tu tadi saya akan tukar measurement dia adalah nominal, dan dekat sini kan dia ada tulis nombor 1, nombor 2 kan. Saya klik dekat nombor 1 tu saya tulis male. Saya klik dekat nombor 2 saya tulis female. Jadi sekarang komputer yang tidak pandai ini tu dah pandai bahawa nombor 1 adalah male, nombor 2 adalah female. So kalau kamu download data ni nanti, maka kamu akan boleh baca data ini di dalam SPSS bahawa nombor 1 adalah male, nombor 2 adalah female. Macam itulah. So anda boleh tengok kat sini kita boleh tekan butang SPSS. Maknanya kita boleh download data ini sebagai SPSS format. Faham tak? Contoh ya. Okey, nanti kita belajarlah macam mana nak buat SPSS punya data pun kita belajar juga. Baik, saya nak ajar yang basic. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT sekalian, untuk pengenalan Jamovi secara umum dia, maka tuan-tuan dan puan ada menu seperti berikut. Anda pergi ke sebelah kiri. Ini adalah run by clouds. Run by clouds bermaksud dia run pakai clouds lah. Dia boleh hilang anytime dia suka. So anda jangan salahkan saya. So untuk mengelakkan daripada saya dipersalahkan, maka anda boleh tekan butang export dan anda boleh exportkan data ini sesegera mungkin. Sebagai contoh, menggunakan data dalam format saya ambil SPSS lah sebagai contoh dan saya namakan. Saya namakan dia data contoh 1 dan saya tekan butang export. Maka dia akan keluarkan data ini. Name connector is not defined. Dia tak boleh nak define ni kenapa? Sekejap. Export. Oh tak boleh. Kalau tak boleh maka saya boleh save je lah. Saya save je lah. Saya save. Data 1. Dia maksudnya dia tak masuk tu. Dia tak masuk dekat dalam saya punya connector also tak define. Okey, tak apa. Kalau tak boleh fail dan sebagainya, kita persetankanlah perkara itu. Cuma nak bagi tahu sebab dia clouds. Bila clouds, dia boleh tiba-tiba terdisconnect dengan server dan sebagainya. Nanti anda akan kecewa dan rasa macam malangnya nasib saya. So biar je lah. Biar je. Nanti type balik je lah. Okey, kalau nak senang, kalau anda risau, anda copy lah. Anda copy. Kemudian anda boleh tekan dekat dalam Excel. Contohlah, ni saya cakap ni kepada mereka yang nanti nak buat data kan. Kadang-kadang you nak ada backup kan. Dah buat, kat mana backup dia. Macam itulah. Okey, dah siap ya tuan-tuan dan puan. Maka saya akan sharekan kepada you all tentang apa lagi menu yang ada. Kat sini kita ada menu, kita ada new, kita ada open, kita ada export. Okey, ini semua telah maklum tadi. Dekat sini kita ada kita punya account lah. So saya gunakan account saya. Kemudian di sebelah kiri ni kita ada version lah yang berkaitan. Cuma ada serta limitasi dia sebab dia tak boleh analyze. Kena pakai yang offline punya. Maksudnya anda kena download lah. Contoh macam modules. Modules ni kalau saya klik, saya tak boleh install lah. Sebab dia perlu diinstall di dalam anda punya komputer. Ya. Saya memang ada Jamovi ni yang secara offline punya. Maknanya saya dah download dan saya dah install. Anda nak buat boleh, tak nak tak apa. Tak apa. Saya nak ceritakan hari ni yang lebih penting analisis dia. Ya. Ini data. Bila anda klik pada data, di sini membantu anda untuk membuat perubahan kepada data. Contoh anda nak tukar lah, transform. Contoh paling senang, saya nak asingkan age group ni daripada umur bawah 30 dan lebih 30. Sebagai contoh lah, saya nak jadikan dia dua kategori. More than 30 ataupun less than 30. So saya boleh tekan butang transform dan saya boleh buat multiple dan lain-lain lah. Saya tak akan buat benda ni lah sebab saya tak nak tuan-tuan dan perempuan confuse lah. So bila saya dah terbuat ni pun dia dah terjadi. So saya boleh klik dan delete lah. Saya boleh delete je kolom ni. Allah. Betul lah, saya delete je kolom yang berkenaan. Nanti kalau ada masa baru saya bincangkan. Baik. Sekarang ni kita pergi kepada yang next dipanggil analisis. Okay, analisis ni anda boleh pergi kepada exploration dan anda boleh pergi kepada descriptive. Okay, saya ulang. Analyze, exploration dan descriptive. Dah pergi dah? Okay, saya ulang balik. Analyze, exploration. Lepas tu kat bawah ni ada perkataan descriptive. Dah sudah? Okay, pada descriptive ni anda akan nampak di sebelah kanan dalam Jamovi punya view ni sangat mudah. Sebab sebelah kanan dia terus bagi anda punya output. Jadi apa juga anda buat, anda boleh dapat output. Dan yang lebih menarik, output ni anda boleh right click dan simpan ataupun save sebagai format penulisan APA yang patutnya tulis dalam tesis tu. Faham tak? Maknanya result dia tu adalah dalam format penulisan tesis. Jadi contoh yang ini, saya ambil age ni, saya masukkan age ni dalam variable. Maka automatically dia dah bagi berapakah age yang berkenaan, iaitu N saya 20. Maknanya sampel saya 20. Berapakah missing? Tak ada missing value. Min saya sekian, median dan juga sebagainya. Baik. Setelah selesai, anda boleh nampak dekat bawah ni ada menu. Ada menu tambahan seperti menu statistics. Betul tak? Okey, cuba klik menu statistik berkenaan dengan menekan tertekan. Okey, kat sini ada statistics, radio button, anda boleh klik butang statistics. Maka dia akan bagi kepada tuan-tuan dan puan-puan satu menu tambahan yang membolehkan you all
untuk menganalisa lagi data menggunakan maklumat berikutlah, iaitu sample size, missing dan juga center tendency, percentile dan lain-lain. Encik Aizan, saya rasa saya nak klik semua. Jawapan dia suka hati kamu lah. Kliklah semua tu. Saya nak klik semua ni, encik. Boleh tak? Kliklah, klik. Saya klik semua, encik. Lepas tu lain saya nak buat apa, encik? Awak dah buatlah interpretasi sendiri. Siapa suruh klik semua? Macam itulah. Tak adalah maksud saya, jika kamu faham apa yang kamu buat, maka qali tafaddal mashkura dalam bahasa Arab lah. Maksudnya saya nak klik semua benda ni dan saya nak data ini wujud dalam bentuk yang saya mahukan. Jawapan dia boleh, anda boleh dapatlah semua data. Mantap. Anda boleh right click dan anda boleh export ataupun copy dan dia akan dieksport dan kopikan sebagai format APA yang jenis macam je lah, macam format tesis ada dia auto lah. Tapi kalau anda buat error pada cloud, redha lah sebab cloud. Kalau tak nak error, kena buat dalam offline lah. Maksudnya kena download software untuk Mac ataupun Linux ataupun OS yang lain. Okey, selesai yang ini, anda misal kata percentile ni kan, percentile. Katakanlah percentile ni biasanya kita akan ambil 75 dengan 25. Benda ni sangat penting tau. Especially jika tuan-tuan dan perempuan punya data tak normal. Ini saya kena bagi tahu. Sebab nanti data kamu tak normal, kamu akan serabut cap ayamnya. Macam mana ni? 25 percentile. Macam ni kan data hanyalah saya tunjuk contoh ni data apa? Age. Saya nak tahu data ni age dan data ni contoh tak normal. Jadi anda perlu cerita bukannya CCMPY. Anda kena cerita dia punya IQR. IQR ni adalah interquartile range. Interquartile range sebab apa? Sebab data tak normal. Sebab apa kena pakai IQR? Sebab data tak normal. Sebab apa tak normal? Sebab campuran data tak normal lah. Okey. So bila nak pakai IQR, kita minta dua benda ni namanya percentile 25, 75, maknanya dia akan bagi kuartile 1 dengan kuartile 3. Macam tu. So selesailah masalah. Contoh kita tak tahu berapa ramai percentile 25 dan juga 75. Baik, nak menampakkan dia punya kehebatan ni, anda boleh ambil gender ni, anda boleh tekan split by dan dia akan mensepelitkan data-data ni tadi mengikut kesepelitannya. Faham tak? Maknanya contoh macam ni kan, saya nak tengok berapakah percentile lelaki 75 dan 25 untuk lelaki dan juga perempuan. Saya kena cakap benda ni kerana inilah salah satu penyelamat kamu bila kamu tak faham nanti nak guna SPSS. Sekejap lagi saya akan pakai SPSS pula, which is lagi powerful lah. Lagi banyak lah feature-feature yang saya akan tunjukkan untuk menyenangkan hidup kamu hari ini dan pada masa akan datang. Okey, selesai. Setelah selesai ya tuan-tuan dan puan sekalian, maka anda boleh pergi balik dan juga anda boleh pergi balik ke data lah. Pergi balik ke data. Sekarang ni anda boleh pergi balik kepada explore, pergi balik kepada descriptive. Buat lagi sekali macam tadi kerana saya nak dia default. Setiap kali kamu dah siap output ni, dia akan ada je kat sini. Nampak Dia tak akan aktifkan lah sebab dia bergambar atau bercolor kelabu. Bila dia putih, maknanya anda boleh pakai lah. So sekarang ni saya nak buat benda yang sama. Saya ambil age, saya masukkan dalam variable. Okey, kemudian saya juga nak klik frequency table. Maka dekat sini dia akan menghasilkan frequency table lah. Okey, kat sini frequency table ni tak keluar variable across column, variable across row. This is one of the another bagusnya Jamovi ni lah. Kalau awak tengok kat sini, boleh nampak ke? Nampak tak? Yang saya punya output ni, saya boleh secara column ataupun row. Row atau column lah. Kadang-kadang anda nak pakai contohnya dalam bentuk row lah. Macam yang saya buat ni, saya nak asingkan ikut gender. Ini contoh nak buat dalam format tesis. Ni kan format tesis macam ni kan? Male berapa orang, missing berapa, min, mode, median. So, memang sepatutnya siap cepatlah tesis awak kan? Sepatutnya siap cepatlah tesis kamu tu. Kalau ada data tu kita collect kejap lagi, petang dah boleh siap sepatutnya. Dari segi table. Apa dia? Di segi table. Setakat ni jelas macam mana nak keluarkan macam saya punya ni? Tuan dan puan perlu tukar yang ini. Variable across the column ataupun variable across the row. Saya tunjukkan contohlah row dengan column. Mana yang bentuk row, mana yang bentuk column. Sebab ada setengah laporan saintifik biasanya kita nak dalam bentuk row lah macam ni. Ada setengah anda nak pakai column, terpulang lah ikut kepada masing-masing punya tujuan penggunaan. Okey, dah sudah ya. Okey, dah sudah, kita akan pergi. Saya nak terangkan ke satu-satu, saya tak perlu lagu Saya rasa awak dah boleh bayang lah Mean tu apa, median tu apa. Okey, tak apalah. Untuk for the sake of knowledge, saya just cerita balik semula supaya sebab benda ni record. So anda boleh bayangkan nanti bila balik
ke tempat masing-masing ataupun kemudian anda boleh bayang. Okey, central tendency adalah pengukuran kecenderungan memusat. Dia akan mencari titik tengah data. Paling basic, kalau data itu normal, kita pakai mean. Itu paling basic. Data normal. Maksud data normal, data itu adalah untuk ujian parametrik. Kita akan pakai data itu punya mean. Kita tak pakai median. Data tak normal, tak boleh pakai mean. Kena pakai median. Untuk data yang namanya numerical. Okey, kedua, apabila kita cerita pasal center of data, kita juga kena cerita dispersion of data, serakan data tu. Kalau data yang normal, kita akan pakai sama ada SD, standard deviation ataupun variance. Standard deviation ni adalah punca kuasa variance. You dapat variance, you buat punca kuasa, you dapat tambah tolak standard deviation kan. So itu adalah dispersion. Bagi data yang normal, syarat dia kena pakai SD, standard deviation. Bukan statutory declaration. Kan ada kata menteri SD. Bukan SD itu cerita lain. Ini adalah standard deviation. Yang kedua, jika data kamu tidak normal, maka kamu kena pakai yang sebelah atas ni. Namanya percentile ataupun dipanggil juga sebagai quartile. Percentile ke-25 bermaksud anda ada 100 cerapan. Boleh bayang? Cerapan yang tengah-tengah itu dinamakan median. Cerapan pertama sampai ke 25 dan tengah-tengah antara cerapan pertama ke 50 ada cerapan 25. Faham tak? Cerapan ke 25. Cerapan ke 25 ini dinamakan cerapan kuartil 1 ataupun percentile 25. Faham tak? Faham Cerapan 50 ke cerapan 100, tengah-tengah tu adanya cerapan yang dipanggil cerapan ke 75. Faham Cerapan 75 ini adalah percentile 75 ataupun kuartil ketiga. Antara cerapan 1 dengan cerapan 100 ada tengah-tengah. Ini adalah cerapan ke 50. Dia ada TH lah yang saya nak jaga tu. So cerapan 50 ini juga dikenali sebagai median ataupun kuartil ke-2 ataupun percentile ke-50. Okey, jelas tak? Itu percentile dan itu juga adalah dispersion, tetapi untuk data yang tidak pandai. Okey, next adalah distribution test. Distribution test saya dah bagi tahu ada dua jenis. Pertama statistik dan skewness. Bila guna Jamovi dia akan bagi option ini. Pertama, anda boleh gunakan skewness. Kedua, anda boleh gunakan kurtosis. Ketiga, anda juga boleh gunakan Shapiro-Wilks. Jadi lagi satu yang tak ada kat sini namanya Kolmogorov-Smirnov, tak ada. Tapi dalam SPSS nanti kita akan tengok akan ada. Baik, kalau kamu lihat di sini tuan-tuan dan puan, dia akan bagilah dekat sini kita ada skewness. SE adalah standard error. Seperti mana saya ajar tadi, kalau macam ni kan, contohnya anda boleh lihat dia adalah di kalangan male ataupun lelaki. Kalau kita tengok 0.7. 0.7 dengan sebelah dia 0.2. Tak payah kali 2 pun kita dah nampak dia dah lebih besar. Jadi data ini adalah pandai. So kalau anda lihat sebaliknya yang saya kata ni tadi, anda kali 2 pun masih lagi tidak lebih besar daripada kawan sebelah tu, maka data tu tidak. Bila tak normal, kena pakai MCT apa? Kena pakai median dan juga quartile atau percentile. Okey, setakat ini jelas Okey, kalau anda lihat pula kepada Shapiro, di sebelah kiri paling hujung kita ada Shapiro. Shapiro ni anda lihat pada nilai P dia. Seperti mana saya maksudkan tadi, jika nilai P dia adalah tidak lebih jika nilai P dia lebih besar daripada alfa jumhur ulama iaitu 0.05, maka data ini adalah normal. Macam inilah 0.5 sudah pasti ianya telah melebihi 0.05. Jadi data ini normal. Begitu juga dengan wanita punya data lah bagi age. Selesai. Bila selesai maka ada lagi satu namanya standard error of mean dan juga confidence level for mean. Ni dua adalah pembelajaran yang saya cadangkan you belajar nantilah dekat sekolah pondok. Kalau you nak saya segang gambung boleh. Sebab saya memang pengajar juga Advanced Diploma Applied Epidemiology yang ada dekat dalam program ni. So saya cerita kemudian This session approaching the time limit. This session will end in around 4 minutes. Nampak tak? Dia dah bagi tahu warning. Standby Encik Aizat. Kejap lagi saya tamatkan anda punya perjuangan menggunakan cloud saya. Sebab apa? Sebab tak bagi donation. Ya, faham? Ya. Okay, standby. After this, it will be end. So, it's okay lah. Sebab kalau end pun saya dah copy kan. Okay, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekarang ni kita pergi pula kepada perbincangan seterusnya yang sikit lagi, iaitu frekuensi. Tuan-tuan dan puan nampak dekat analisis ni ada exploration, kita pergi deskriptif kan tadi kan. Sekarang ni kita pergi analisis, kita pergi pula kat frekuensi.
Dekat frekuensi ni, kalau tuan-tuan puan perasan, dia akan ada two outcome binomial and outcome binomial, contingency dan sebagainya. Kat sini akan ada elemen chi-square. Yang ini kita akan bincang sekejap lagi lah dalam analisa. Okey, kita pergi balik kepada exploration. Saya nak pergi kepada descriptive, descriptive frequency table. Sebab frequency table ni sangat penting kepada data. Okey, contoh anda ada gender. Saya masukkan gender dalam variable dan saya klik frequency table. So, ini adalah berguna kepada data yang puan tanya tadi itulah, peratusan. Kat sinilah nak cerita peratusan. So, data seperti gender, tak boleh nak buat analisa mean. Salah. Data gender ni dia kategori kan. So, you kena analyze data tu dalam bentuk peratus, iaitu bilangan dan juga peratusannya. So, contoh macam ni lah. Lelaki mempunyai peratusan 45%, perempuan adalah 55%. Okey. Senang kan? Senang kan susah? Jadi variable ni anda boleh ubahlah, sama ada anda nak gunakan variable numerical ataupun variable bukan numerical. Bila anda masukkan variable numerical, maka kita akan dapat data seperti berikut. So kalau anda tak request frequency table ni, salah lah. Faham Kalau anda tak request, salah lah. Anda kena request frequency table ni untuk data yang bentuk seperti gender ni. Gender adalah bukan numerical ataupun ordinal ataupun nominal kan. Ini contoh data yang berkenaan. Alright, habis.